Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Nuri Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan 14 Disember 2014. Tunku Laksamana Johor, Tunku Abdul Jalil Ibni Sultan Ibrahim telah selamat menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil serta masih dirawat di Guangzhou, China. Menurut Yang di-Pertua Majlis Jumaah Diraja Johor, Datuk Abdul Rahim Ramli, beliau akan dibawa pulang ke tanah air dalam tempoh terdekat bagi menjalani sesi rawatan susulan. InsyaAllah apabila keadaan membenarkan, Yang Amat Mulia Tunku Laksamana akan balik ke tanah air untuk rawatan selanjutnya. Datuk Abdul Rahim berkata demikian ketika sidang media di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Tambahnya, Duli Yang Amat Mulia Tuanku juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan serta seluruh rakyat Johor tanpa mengira bangsa dan kepercayaan agama yang sentiasa mendoakan kesihatan anaknya baginda itu. Kerajaan negeri menerusi Perbadanan Islam Johor Holdings PIJH akan membangunkan tanah-tanah wakaf dan Baitumal yang terbiar di negeri ini untuk memberi manfaat kepada masyarakat Islam. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, satu kajian terperinci akan dijalankan bagi mengenal pasti cara yang lebih efektif untuk membangun dan menguruskan tanah wakaf yang terbiar. Dan PIJ Holding memang kalau kita lihat sejarah dia untuk bangunkan ekonomi orang Islam. Dan di Johor Bahru ni memang ada banyak tanah wakaf yang tak diguna ataupun tak ada perancangan. Jadi saya telah minta PIJ Holding untuk berbincang dengan Majlis Agama bagaimana tanah-tanah itu perlu dimaksimumkan manfaatnya untuk bangunkan ekonomi orang Islam. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Majlis Pecah Tanah dan Mula Kerja Rumah Mampu Milik Johor RMMJ di Jalan Datin Halimah, Johor Bahru. Selain itu, kira-kira 3,000 unit rumah mampu milik akan dibina di bandaraya ini merangkumi Jalan Datin Halimah, Kampung Datuk Sulaiman Menteri serta Bakar Batu. Manakala dua taman Perbadanan Islam di bawah projek PIJH itu akan dibangunkan di Lakin dan Teluk Jawa pada tahun hadapan dan dijangka siap dalam tempoh 4 tahun. Kerajaan Johor sedia membantu dari segi subsidi kepada Perbadanan Islam Johor Holdings PIJH yang menjalankan projek rumah mampu milik di negeri ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan negeri bersetuju memberikan pinjaman kepada PIJ Holdings sebanyak RM60 juta untuk tujuan pelaksanaan pembinaan rumah tersebut. Kerajaan negeri bersetuju untuk memberi pinjaman mudah kepada pihak PIJ Holdings sebanyak RM60 juta bagi tujuan ia menjayakan projek-projek perumahannya bagi menentukan rakyat khususnya kalangan masyarakat Bumiputera Islam akhirnya dapat memiliki rumah mereka sendiri sebagaimana yang kita rangka dan rancang pada hari ini. Sementara itu, Datuk Muhammad Khalid menjelaskan bahawa kerajaan negeri telah menggagalkan kelulusan 28 pemaju perumahan untuk projek di Iskandar, Malaysia kerana tidak menepati syarat yang telah ditetapkan. Sebanyak 28 pemaju yang gagal untuk membina rumah kos rendah dalam kawasan Iskandar, Malaysia telah pun kita senarai hitamkan. Di mana projek-projek mereka untuk pembangunan yang lain tak dapat digerakkan selagi mereka tidak membina rumah-rumah kos rendah ataupun mampu milik bagaimana yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan. Gerakan koperasi tidak lagi dilihat yang hanya mengumpulkan dana kecil daripada sebilangan pencarum atau sekadar menjadi gerakan yang enggan mengambil risiko untuk pergi lebih jauh dalam aktiviti ekonomi. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, gerakan koperasi sebaliknya perlu dipacu dengan visi dan misi yang besar agar berupaya memberi kesan dan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Jelasnya, koperasi perlu berusaha bagi memastikan corak operasinya membolehkan rakyat terlibat dan meraih manfaat daripada kerancakan aktiviti ekonomi negara dengan lebih besar. Di negeri Johor, kita semua sedia maklum, khususnya di kawasan Iskandar, Malaysia dan di kawasan Pengerang yang menempatkan kompleks minyak dan gas Pengerang merupakan contoh terbaik bagi gerakan koperasi merebut peluang menjadi salah satu pemain penting dalam ekonomi kawasan-kawasan tersebut.
Misalnya, saya difahamkan menerusi projek Co-op City di Pengerang. Saya amat mengalu-alukan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Karnival Koperasi Negeri Johor 2014 di Menara Aqabah, Pasir Gudang. Tambahnya, koperasi turut bertindak sebagai institusi kewangan alternatif kepada sistem perbankan dengan memberi pinjaman kepada anggota-anggota yang berminat menjalankan perniagaan. Seterusnya, koperasi juga perlu menjadi instrumen keusahawanan sosial dengan memperbaharui dan memodernkan hala tuju khususnya bagi menangani kos sara hidup yang semakin meningkat di negeri ini. Dalam pada itu katanya, jumlah koperasi di Johor telah mencapai angka 1,175 menjadikan koperasi sebagai sektor ketiga yang menyumbang kepada usaha meningkatkan kedudukan sosioekonomi rakyat. Sementara itu, Karnival Koperasi Negeri Johor 2014 dilihat menjadi landasan terbaik bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh koperasi kepada orang ramai. Justru Datuk Muhammad Khalid Nordin berharap koperasi yang terlibat dengan Karnival berkenaan mengambil peluang bagi mewujudkan jaringan perniagaan dan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang telah kukuh. Ia boleh turut menjadi platform mempromosikan produk dan perkhidmatan koperasi dengan lebih berkesan. Saya amat berharap agar sepanjang karnival ini, koperasi-koperasi yang ada akan mengambil kesempatan untuk mewujudkan jaringan perniagaan sesama sendiri serta mewujudkan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang hadir di samping bertukar maklumat keusahawanan dan juga peluang-peluang perniagaan. Karnival yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lalu menganjurkan pelbagai program menarik termasuk taklimat kefahaman cukai barangan dan perkhidmatan GST dan bengkel bersama pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA. Hadir sama Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Datuk Ni Ali Mat Yunus, Ahli Parlimen Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad dan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Pasir Gudang Mat Zaknal Misran. Prestasi perolehan gerakan koperasi bagi seluruh negara dijangka mampu mencapai sebanyak 35 bilion ringgit tahun ini. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Datuk Ni Ali Mat Yunus berkata, pencapaian tersebut adalah berdasarkan unjuran sebanyak 6% tahun lalu dengan perolehan sebanyak 32.9 bilion ringgit. Setiap tahun mencapai pertumbuhan lebih daripada 6% dari segi perolehan. Tahun lepas 32.9 ya, hampir 39.33 bilion dan berasaskan kepada unjuran 6%. Kita jangka perolehan ini dapat dicatatkan sehingga ke tahap 35 bilion di tahun kewangan 2014. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Karnival Koperasi Negeri Johor 2014 di Menara Aqabah, Pasir Gudang. Datuk Ni Ali turut yakin berdasarkan pertumbuhan konsisten setiap tahun, SKM mampu mencapai perolehan sebanyak 50 bilion ringgit menjelang tahun 2020 berdasarkan kesungguhan dan komitmen daripada gerakan koperasi menjana pendapatan. Sementara itu, jelasnya negeri Johor mencatatkan prestasi yang tertinggi melalui kadar pendaftaran koperasi baru yang memberangsangkan dengan kadar 9% tahun. Ia menggambarkan keyakinan rakyat Johor terhadap koperasi sebagai satu ekosistem bisnes yang meyakinkan dengan sokongan yang baik daripada pihak kerajaan negeri. Sekian edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.